Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada video kali ini. Dan insyaAllah video kali ini saya akan sambung kepada ulang kaji pada bab yang kelima, Maharat tingkatan 2. Sambungan kepada video yang telah saya post sebelum ini, iaitu bab yang kelima juga. Sebelum ini saya dah post satu video preview, video pendek. Okey, jadi siapa yang berminat untuk dapatkan video penuh, boleh tengok video tersebut. Di bawah video tersebut ada link channel Telegram. Okey, boleh tekan link channel Telegram. Di situ akan ada satu video penuh lah. Satu video penuh ulang kaji saya bersama pelajar saya. Jadi siapa yang berminat boleh ambil dalam channel tersebut. Dan di situ juga ada, saya sertakan sekali dengan PowerPoint. Okey, PowerPoint macam ni lah yang saya buat ni. Di situ juga ada PowerPoint. Jadi siapa yang berminat boleh ambil di situ. Okey, jadi untuk kali ini saya akan sambung kepada bahagian yang seterusnya. Okey, pada bab yang kelima juga. Bab yang kelima. Okey, kita tengok sambungan dia. Okey, bab yang kelima ni adalah ahkamur ra. Ahkamur ra ada tafkhim, tarqiq, tafkhim aula dan tarqiq aula. Jadi yang dah kita ulang kaji yang lepas, itu video yang lepas adalah berkenaan dengan tafkhim. Untuk video kali ini saya akan sambung pada bahagian tarqiq ataupun pecahan yang kedua, iaitu at-tarqiq ra. Okey, kita tengok at-tarqiq ra, iaitu ra yang nipis. Dia ada berapa? Ada 5. 1 2 3 4 5. Baik, kita tengok yang pertama. Apa dia yang pertama ni? Iaitu huruf ra. Huruf ra berbaris bawah sama ada berada di awal, berada di tengah ataupun berada di akhir. Ra yang berbaris bawah tadi sama ada berada di awal, berada di tengah ataupun berada di akhir. Okey, ni contoh dia. Contoh yang ra di awal, risalatah. Ra yang di tengah, wasariku. Dan ra yang di akhir, bighairi. Okey, ra berbaris bawah sama ada di awal, di tengah ataupun di akhir adalah ra tersebut memang asli berbaris bawah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita tengok ra berbaris bawah yang mendatang. Yang tadi, yang pertama tadi ra berbaris bawah asli, yang memang asli berbaris bawah. Yang ni yang kedua, ra berbaris bawah yang mendatang. Okey, masih lagi ra berbaris bawah yang mendatang yang kedua ni. Okey, contoh dia wabasyiril ladzina kafaru, ni contoh dalam buku teks lah. Mudah belajar nak ingat. Okey, wabasyiril ladzina kafaru wadhkuris rabbik dan wa anzirin nasah. Wa anzirin nasah. Ni adalah ra yang berbaris bawah yang mendatang. Okey, ingat tiga ni. Contoh ni semua saya ambil dalam buku teks lah. Okey. Baik, tu yang kedua. Kita tengok seterusnya yang ketiga. Okey, apa dia yang ketiga ni? Iaitu huruf ra yang mati. Mestilah huruf sebelumnya berbaris bawah. Huruf sebelum huruf ra mati berbaris bawah. Dan selepasnya, selepas huruf ra bukan daripada huruf isti'la. Okey, huruf isti'la kita dah belajar dah sebelum ni. Kita tengok dah sebelum ni ada 7 huruf isti'la. Jadi untuk tarqiq ni selepas ra tu adalah bukan huruf isti'la. Bersambung. Okey, bersambung. Bersambung apa? Lepas ni kita tengok macam mana sambung tu. Berbaris atas dalam satu kalimah. Berbaris atas dalam satu kalimah. Baik, kita tengok macam mana. Fi miryatin. Okey, contoh dia fi miryatin. Jadi kita nak tengok yang mana, iaitu pada kalimah mirya.
kalimah miryah. Yang pertama sekali kita tengok pada huruf ra. Ra mati. Tadi kita tengok dah. Yang pertama tadi adalah ra mati. Keadaan ini adalah ra mati dan sebelumnya berbaris bawah. Mim tu berbaris bawah dan selepasnya berbaris atas bukan daripada huruf isti'la. Jadi ya ni bukan huruf isti'la. Okey, boleh? 3 ni. Dalam satu kalimah. Miryah. Miryah ni dalam satu kalimah. Mim ra ya ni dalam satu kalimah. Jadi keadaan dia mestilah baca dengan tarqiq. Miryah. Okey. Mestilah baca tarqiq. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, huruf ra berada di hujung. Okey, huruf ra berada di hujung berbaris, tak kisah baris atas, baris depan ataupun dia berbaris bawah. Yang penting dia berada di hujung dan mati dengan sebab berhenti, dan dia sukun bila kita berhenti li ajlil waqfi. Bila berhenti, ra yang berbaris tadi akan jadi sukun lah, akan mati. Baik. Dia ada 3 tanda, terbahagi kepada tiga tanda untuk kita kenal pasti, 3 alamat untuk kita kenal pasti. Pertama apa dia? Iaitu huruf sebelumnya, sebelum ra tu berbaris bawah. Contoh al-maqabir, maqabira. Contoh asal dia maqabira, ra tu berada di hujung berbaris atas. Jadi bila berhenti, maqabir, akan matikan ra, sukunkan ra, maqabir. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf ya yang mati sebelum ra tu, huruf ya yang mati. Nasir. Okey, ra tu asal baris depan. Jadi bila berhenti li ajli waqfi pada nasir tu, ra tu akan disukunkan. Okey. Yang ketiga, huruf mati sebelumnya berbaris bawah. Huruf mati ini berada di mana? Sebelum huruf ra. Tengok contoh tu. Huruf mati ni berada sebelum ra. Jadi sebelumnya, sebelum huruf mati tu. Okey, sebelum huruf mati. Sebelum huruf ra ada huruf mati. Jadi sebelumnya ni pula adalah sebelum huruf mati ni. Berbaris bawah. Okey, untuk nampak kita tengok contoh. Az-zikra. Okey, ra berada di hujung berbaris atas sebelumnya huruf mati. Okey, ni huruf mati ni adalah sebelum ra, huruf kaf ni. Jadi sebelumnya pula, sebelum mana? Sebelum huruf kaf ni berbaris bawah. Zikra. Zal tu berbaris bawah. Az-zikr. Baca tarqiq. Az-zikr. Zikr. Li ajli waqfi, berhenti, ra tu akan disukunkan. Zikr. Okey. Baik. Habis. Yang keempat. Okay, tadi yang keempat kan? Okey. Yang terakhir, yang kelima. Ar-ra'u al-mumalah. Ra'ul mumalah. Dia ra mumalah. Dia ada satu saja contoh dia dalam Quran. Okey, pada ayat ni. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. Baca dia majriha. Dia di antara atas, di antara kita nak baca atas dan antara kita nak baca bawah, di tengah-tengah. Majriha ni kita panggil ra malah. Satu contoh ni saja dalam Al-Quran. Okey. Untuk lebih jelas lagi bacaan dia, boleh search dalam YouTube ke mana-mana ke, cari ra, bacaan ra mumalah. Okay. Baik, tu yang kelima habis. Jadi habislah untuk tarqiq ra. Dia ada 5, 1 2 3 4 5. Habis untuk tarqiq ra. Okey, pada ahkam ra tadi yang kita tengok, yang pecahan 4. Seterusnya adalah at-tafkhim aula. At-tafkhim aula.
Jadi tafkhim aula ni pergi kepada slide ni, slide tajuk akhir. Okay, slide ni saya guna waktu mengajar pada tajuk akhir hari tu, sebab dia tak banyak sangat, jadi saya ambil slide ni untuk ulang kaji balik. Pada tajuk yang terakhir itu adalah Ahkamur. Tajuk yang terakhir poin yang 2.3. Tajuk 5 poin yang ke 2.3. Tengok, itu halatul ra allati yajuzu tafkhim at-tarqiq fiha wa tafkhim aula. Yang ni mudah sebab dia berkaitan dengan kalimah saja. Dia berkaitan dengan kalimah sahaja. Kena ingat kalimah tu, jadi boleh ingatlah. Dia keadaan dia tu tafkhim aula ataupun tarqiq aula. Yang ni kita tengok tafkhim aula dulu. Okay, pada kalimah misra indal waqfi. Kalimah misra indal waqfi. Contoh dia pada yang pertama surah Yunus, surah Yusuf juga, surah Zukhruf. Okey, misra, kalimah misra. Okey, kita tengok pada surah Yunus, wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyuta. Okey, kita tengok pada kalimah misra ni, fokuskan pada kalimah misra. Itu bacaan sambung. Jadi yang terjadinya tafkhim aula ni bila kita berhenti di misr pada kalimah misra. Bila kita berhenti pada kalimah misra, liqaumikuma bi misr, liqaumikuma bi misr, bi misr. Nak baca tarqiq pun boleh, bi misr, bi misr, bi misr, bi misr, liqaumikuma bi misr. Bi misr tebal boleh, tapi aulanya tebal. Tafkhim aula indal waqfi kalimah misra. Semua ni adalah pada kalimah misra. Mim misr, mim misr. Surah Yusuf, wa qala dakhulu misr, wa qala dakhulu misr. Kalimah misra indal waqfi. Apa tu? Itulah. Kena ingat kalimah misra, lepas tu indal waqfi, waktu berhenti. Jadi dia di bacaan dia boleh baca tebal, boleh baca nipis, akan tetapi tebal lebih aula, lebih diutamakan. Okey, tadi surah Yusuf 99, akhir sekali ni, mulku misr, mulku misr, mulku misr. Bila berhenti, bila sambung, bila sambung jadi apa? Mulku misra hadhihi. Dia tak akan jadi tafkhim aula, dia akan jadi tafkhim. Sebab kita belajar sebelum ni, untuk ulang kaji dah sebelum ni, bila ra baris atas, bacaan dia adalah tafkhim. Dia tak ada tarqiq aula, tafkhim aula. Harus baca tebal baru baca nifid, tak ada. Bila sambung dia akan jadi balik kepada asal tafkhim lah, sebab ra berbaris atas. Syarat ra tafkhim adalah ra berbaris atas. Bila ra berbaris atas, mulku misr, silap, mulku misra, mulku misra wa hari, baca tebal. Tapi bila berhenti mulku misr, jadi tafkhim lebih aula. Okey, baik, tu keadaan yang tafkhim aula. Yang terakhir sekali, halatul ra yajuz tafkhim at-tarqiq, wa tarqiq aula. Tarqiq pula lebih diutamakan. Yang pertama pada kalimah firq. Ini semua yang aula, tarqiq aula dan tafkhim aula ni semua berkaitan dengan kalimah. Kena ingat kalimah.
Bila ingat kalimah, dia akan automatik akan tahu, akan dapat kenal pasti sama ada tafkhim aula ataupun tarqiq aula. Okay, yang pertama firqin, kalimah firqin. Yang kedua kalimah qitrin. Yang ketiga kalimah asra, yusra dan wanuzur. Yusri, yusri, wanuzur. Okay, kita tengok kalimah firqin. Fakana kullu firqin bacaan nipis lebih baik. Tebal pun boleh, fir pun boleh, tapi nipis lebih baik. Firqin, kullu firqin. Okay, kalau boleh beza dua bacaan tu, antara bacaan tebal dan nipis, nampak beza tu, boleh lah. Okay lah. Okay, jadi untuk lebih jelas lagi, boleh cari dalam YouTube ke mana-mana ke, cari bacaan syekh daripada Saudi ke, daripada Mesir ke, iaitu orang Arab lah. Itu lebih tepat bacaan itu. Okay, yang kedua tadi firqin, yang kedua kalimah qitr. Wa asalna lahu 'ainal qitr, 'ainal qitr, 'ainal qitr, 'ainal qitr, qitr. Nipis. Seterusnya kalimah fa'asri bi ahlika. Okey, kalimah fa'asri bi ahlika ada dua tempat Quran. Okey, lepas tu an asri bi ibadi, an asri bi ibadi pun dua tempat. Fa'asr, fa'asr bacaan dia fa'asr, nipis lebih baik. Wal-laili idza yasr, wal-laili idza yasr, yasr. Idza yasr, wal-laili idza yasr satu tempat. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur, ada empat tempat. Ni ayat ni. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur ada empat tempat. Fadhuku 'adzabi wa nuzur ada dua tempat. Okay, yang kita nak tengok, yang kita nak highlight adalah pada kalimah wanuzur. Tebal, wanuzur, nipis, wanuzur. Bila berhenti, okay, bila berhentilah. Bila bersambung, an asri bi'ibadi, dia tak akan jadi tarqiq aula, dia akan jadi tarqiq, sebab baris bawah. Okay, baik, habis lah untuk bab yang 5 ni. Habis untuk bab yang kelima, iaitu pada ahkamur roh, yang ada 4 bahagian tadi: tafkhim, tarqiq, tafkhim aula dan tarqiq aula. Okey, jadi itu saja untuk bab yang kelima pada kali ini. InsyaAllah pada video akan datang saya akan kongsikan kepada anda semua pada bab yang pertama, bab yang kedua dan bab yang keempat. Sebab bab yang ketiga sudah ada, kami dah murojaah. Bab yang keempat dan slide pun dah siap. Kalau siapa nak, insyaAllah dalam channel Telegram ada slide untuk bab yang ketiga. Jadi untuk video yang akan datang, insyaAllah nantikan untuk bab yang pertama, bab yang kedua dan bab yang keempat. Okey, semoga dapat memberi manfaat kepada semua melalui video ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.